Salam YB. Apakah Amanah tidak takut dikecam rakyat jika tun dalam PH sedangkan rata-rata rakyat sudah menolak tun dan undi rakyat akan beradil disebabkan tun? Apakah Amanah sanggup dipersalahkan nanti? Saya minta maaf lah ya rakyat Marhain ya. Saya tak tahulah kalau kata rakyat, rata-rata rakyat dah tolak tun ya. Saya tak tahu kalau tuan dah buat survey ataupun belum, saya pun tak tahulah. Tapi saya cakap berdasarkan kepada 108 yang ada dalam parlimen ya. Di mana kita bangga kita dapat 108. Ya, tapi kita terlupa bahawa yang 108 tu tun pun termasuk. Tapi bila kita dapat 108, wah, kita dapat 108 menunjukkan tapi pada masa yang sama tak nak ya. So, saya pandangan saya secara jujurnya lah ya. Kalau tanya sokongan terhadap tun, saya rasa secara peribadi banding dengan saya di seluruh negara lah masyarakat Melayu ni lagi ramai yang sokong tun daripada sokong saya. Saya tak tahulah, mungkin yang rakyat Marhain ni dia lebih popular daripada tun, saya tak tahulah kan. Tapi bukanlah saya nak kata tun tu yang paling popular tapi dia boleh tambah mungkin 1%, mungkin 3%, mungkin 5%. Mungkin ada di kawasan-kawasan yang tertentu, khususnya di Kedah, di Langkawi, sokongan dia masih padu. Di Shah Alam berkali-kali saya dah sebut di Shah Alam parti Bersatu pecah dua. Pecah dua ya. Lalu nak katakan langsung tak ada orang yang sokong tun tu, saya rasa tak betul tu. Dan saya difahamkan besok tun pun akan turun ke Shah Alam untuk bertemu dengan Parti Pejuang. Ahli-ahli yang bersama dengan Pejuang. Hakikat bahawa Pejuang masih belum didaftarkan pun sepatutnya kita tanya juga kenapa. Kalau dia lemah, kalau dia lemah sepatutnya dan dia akan menyebabkan orang lari daripada PH dan sebagainya, sepatutnya Hamzah Zainuddin dia luluskan semalam, tapi tak. Kenapa? Kita pun kena fikirlah. Lalu kenapa dia orang tak luluskan Pejuang? Ada kemungkinan ialah dia tak sekuat seperti dulu, oleh kerana dia berpecah. PKR pun pecah kan, dengan sebahagian daripada ahli pimpinannya lompat. Tapi tak adalah kita nak menjadikannya satu isu besar. Tun pun dah parti Bersatu dah tinggalkan dia. Dia dah keluar daripada Bersatu dan dia telah tubuhkan Parti Pejuang. Tapi Parti Pejuang tak didaftarkan hingga hari ini. Parti Muda pun tak didaftarkan hingga hari ini. Lalu mungkin dia orang ni SB ke military intelligence ke, dia orang dah buat kajian. Kan? Saya tak tahulah, mungkin rakyat Marhain kajian tuan lebih hebat daripada SB dan military intelligence, saya tak tahulah. Mungkin boleh share kan? Boleh share pasal kenyataan bahawa rata-rata rakyat sudah menolak tun dan undi rakyat akan beralih disebabkan tun. Saya tak tahulah betul tak betul. Saya dah minggu lepas pun saya dah kata saya ni bukan ahli nujum, saya pun bukan kasyaf. Lalu yang saya nampak secara zahirnya bila tun pergi, orang ada. Bukanlah ramai tapi ada. Nak kata langsung tak ada tu tak betul. Dan Pejuang tak didaftarkan, Muda pun tak didaftarkan. Kenapa? Kita fikirlah. Jangan kita ikut kecenderungan kita. Kita marah pada tun, kita ikut semua orang marah pada tun. Tu yang kita kata jangan emosi. Ada seorang tu dia komen, dia kata dia orang tolak bukan sebab emosi. Dia kata bila saya sebut tu saya tuduh penolakan terhadap tun tu bukan atas dasar emosi. Dia orang tak emosi. Tapi kita nak tahu emosi tak emosi senang je tau. Macam mana macam ni? Dia macam DAP lah. DAP ni semua tak boleh, semua tak betul. Semua sikit-sikit je DAP. Salah DAP ya. Walaupun sedangkan dalam DAP apa yang telah DAP lakukan ada kebaikan. Tapi kita tak nak sebut. Tak nak juga. Tu emosi lah. Sama lah macam tun. Takkanlah semua yang tun buat salah. Janganlah lupa tun dia memimpin PH dan mencapai kemenangan. Kalau dia nak khianat, awal-awal lagi dia boleh khianat.
Betul. Ya, terus dia dah menang dengan warisan. Terus lompat. Tak payah tubuh kerajaan PH. Betul. Dia boleh. Betul. Kan? Ha. Hari pertama lepas menang, dia boleh buat. Tapi kenapa dia tak buat? Ya. So dia telah membuka laluan kepada kita untuk membentuk kerajaan. Ya. Ni di antara sumbangan dia. Yalah, bersamalah kita, bersama. Bukanlah dia seorang. Semua orang. Tapi janganlah nak nafikan kebaikan yang dia telah lakukan. Ya. Bila kita kita nafikan itu semua, ni menunjukkan kita emosi. Betul. Ya, nombor 2, dia lantik Kak Wan sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu satu kebaikan. Ya. Sebutlah kebaikan. Nombor 3, dia penuhi janjinya, dia mendapatkan pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia buat juga. Kan? Ya. Sebutlah. Kenapa tak nak sebut? Semua tahu bom semua tak ada baik langsung. Itulah. Itu emosi. Ya, dan banyak lagi, tapi yang terakhir, Ya. bila Muhyiddin dengan Azmin lompat, kita petikaikan majoriti, tak ada majoriti. Kalau Tun lompat sekali, ya, Ya. dan warisan pun ikut Tun, sekarang ni tak ada orang boleh petikaikan majoriti yang ada pada Muhyiddin, kan? Pasal dia akan bawa 18 bersama dia. Tambah Ya, lagi. sekarang ni 17 lah. 17. Pasal mendiang VK Liu. Ya. So dia boleh mengukuhkan kerajaan PN. Tapi dia tak buat. Sebutlah ni satu kebaikan. Tapi tak, ni semua buruk. Adalah yang terselindung lah, tersirat. So ini emosi. Kalau kamu tak sanggup adanya kebaikan, maka emosi. Ya. Pandangan saya lah. Itulah. Ya. Ya. Sama lah macam orang Melayu yang tolak DAP, UMNO tolak DAP, Cina ni hanu lah. Ini pakai istilah otis, orang 95 lah, atuk saka lah. Ini semua ni emosi. Kenapa kamu nak gunakan istilah-istilah macam tu? Lepas tu bila kita sebut Grand Coalition, dia nak Tun yang memimpin lah. Lagi emosi. Kenapa kamu nak gunakan hujah-hujah macam tu? Kita tunjuk tak emosi, tak rasional. Betul. Dan satu lagi, memang saya rasa kecaman ni salah satu peluru nak menyerang amanah pun salah satu. Ini sebab dia ada peringkat bawah lah. Saya ni sembang-sembang gangguan maybe kan. Kalau nak tengok amanah, nak diserang amanah ni contohnya dari aspek ahlinya melompat, amanah setakat ni clean. Hanya ada satu. kita tak nafi lah ahli kita melompat. Tapi orang parti lain pun ada yang melompat. Ada yang lagi ramai yang melompat. Yang keluar beribu-ribu pun ada kan. Tapi kita relax je. Tak adalah kita nak bangga dengan masalah yang dihadapi oleh parti kawan dan rakan kita kan. So kenapa kita nak gunakan hujah-hujah macam tu? So beginilah saya rasa kalau kita ada perbezaan pandangan, kita hujah secara rasional lah kan. Tak payahlah guna istilah-istilah dan andaian-andaian yang seperti mana yang disebut oleh Tuan Rakyat Marhai ni. Rata-rata rakyat sudah menolak Tun dan undi rakyat akan beralih disebabkan Tun. Kita pun tak tahu Tun nak bertanding ke tak sebenarnya. Ya, pasal kita tak tahu PRU 15 ni bila. Ya, tapi sekarang ni yang 108 yang ada, itu yang kita nak. Betul. Biar padu. Ya. Pasal kita punya lawan tu sebenarnya dah berpecah. Tapi kita pun nak berpecah. Buat apa? Kenapa? Itu je lah. Harap terjawab ya, Rahman. Satu soalan yang baik dan dijawab dengan baik juga lah, insya-Allah.